persoalan apa yang bermain di dalam minda kamu? Maksudnya okey, kita tak naklah persoalan yang okey kita akan naik tangga. No. Di dalam matematik, apakah yang boleh ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dengan cikgu hari ini, jom kita ulang kaji. Yang slot ketiga. Slot pertama cikgu dah bincang berkaitan dengan perimeter dan luas. Slot kedua pola dan jujukan. Kali ini kita lihat slot ketiga. Apakah yang cikgu akan ulang kaji bersama dengan kamu? Jadi slot ketiga ini kalau kita lihat, okey. Ini cikgu bagi view keratan rentas sebuah tangga. Cikgu nak hari ini kita tak menyelesaikan. Kita tak saja menyelesaikan masalah. Sekarang cikgu nak bagi masalah dekat kamu. Raja di bawah menunjukkan keratan rentas sebuah tangga. Bila cikgu bagi ini, cikgu nak kamu berfikir sebelum soalan yang cikgu bagi sebentar lagi. Jadi di sini cikgu nak persoalan dia, cikgu nak apakah persoalan yang boleh ditanya. Bila kamu tengok keratan rentas tangga ini, agak-agak kamu tengok tepi rumah kamu lah, waktu kamu nak naik tangga lah, kan? Kamu nampak tangga saja, agak-agak persoalan apa yang bermain di dalam minda kamu? Maksudnya okey, kita tak naklah persoalan yang okey kita akan naik tangga. No. Di dalam matematik, apakah yang boleh ditanya? Persoalan dia. Apakah yang boleh ditanya? Itu yang kita nak anak pelajar tengok. Bila tengok-tengok, apa yang aku belajar dalam matematik ni? Contoh dia macam tu. Apa yang kita belajar di dalam matematik? Dan soalan bagaimanakah yang boleh ditanya? Okey, kalau di sini, sebab cikgu sorang-sorang kat sini. Cikgu yang akan menjawab. Cikgu tahu kamu bersama-sama dengan cikgu ini pun menjawab. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lah. Kan? Apa persoalan kamu? Apa tajuk yang boleh ditanya? Itu yang kita nak. Bila kamu boleh rungkaikan benda ini, bermaksud kamu faham. Datanglah soalan kebat macam mana pun, okey, ini tajuk ini. Tajuk ini kita akan selesaikan macam ini. Antara yang boleh ditanya, yang bermain di fikiran kamu, cikgu tahu. Pertama, okey, kita boleh tanya panjang sisi. Kita nak tanya panjang sisi ni. Kita nak tanya panjang sisi ni. Kita nak tanya panjang sisi ni. Semua boleh kita tanya. Yang kedua, kita boleh tanya sudut. Sama ada kita nak tanya sudut ni. Sama ada kita nak tanya sudut ni. Sudut ni kita dah tahu. 90 darjah. Apa lagi yang boleh ditanya? Teorem Pythagoras. Apabila diberi dua sisi, kita boleh tanya berkaitan dengan teorem Pythagoras. Dia bagi sisi ni 5, sisi ni 3. Kita boleh cari sisi yang paling panjang itu, hypotenuse. Itu persoalan yang kita nak kamu fikir. Selain itu, kita boleh tanya nilai berapa sudut tersebut apabila diberi dua sisi. Ini di bawah tajuk teorem Pythagoras tingkatan 1. Yang nak cari sudut itu nisbah trigo tingkatan 3 dan bawa waktu tingkatan 5. Itu yang kita nak kamu bermain-main. Okey, kalau nampak ni, apa tajuk yang boleh ditanya di dalam SPM tersebut? Yang bermain-main di sekitar kamu. Jadi selain itu juga kita boleh tanya berkaitan dengan kecerunan. Macam-macam lagi. Fikir. Trigonometri cikgu dah cakap. Kecerunan cikgu dah cakap. Mungkinlah macam-macam lagi. Selain tangga, mungkin diberi pokok. Kita boleh, benda yang konsep yang sama lah. Kan, ketinggian pokok daripada mata ini, kan, dilihat. Benda konsep yang sama hari ini. Kan? Maksudnya itu saja yang kamu belajar, yang kita bawakan untuk kamu. Jadi di sini bila macam ini kamu dah nampak dah konsep tersebut. Jadi cikgu cuba bawakan satu soalan
yang melibatkan kehidupan kita. Contoh, kalau kamu nampak konsep yang sama. Jos sedang menggunakan sekeping papan bagi membawa simen di dalam kereta sorong ke dalam rumah tersebut. Maksudnya dia nak bina rumah, ada papan, kan? Naik tangga, tolak, rumah tak siap lagi. Dia bagi jarak antara apa? Antara kereta sorong, bukan kereta sorong. Yang ni, yang nak naik ni, kan? Adalah 1.5 meter, diberi kecerunan 0.4. Dan soalan dia tanya, hitung sudut antara papan dengan lantai. Ini papan, kita tahu ini papan. Ini lantai. Dia nak sudut dekat situ. Dia bagi dah satu sisi. Apa yang kamu boleh buat? Kamu nak guna konsep apa? Maksudnya kamu nak guna konsep apa? Adakah konsep kecerunan? Adakah konsep trigonometri yang cikgu bawa tadi? Itu yang kita kata, kita bukan sekadar menyelesaikan. Bermaksud, di dalam kepala kamu bila belajar matematik ini, apa konsep yang kita nak guna? Barulah mudah. Bukan kita bagi soalan, selesai. No. Sekarang, masa untuk kemahiran berfikir. Jadi di sini kalau kita tengok, okey, satu sisi diberi. Okey, satu sisi diberi, sisi ni tak bagi. Sisi ni tak bagi, macam mana nak buat? Tetapi dia bagi kecerunan. Dia bagi dah kecerunan. Apa itu kecerunan? Pertama sekali, mesti ramai pelajar diberi kecerunan 4, dia tahu kecerunan adalah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Y bahagi X. Itu dia. Dia dah tahu dah. Jadi 0.4. Jadi M itu dah ada. Ramai pelajar akan selesaikan. Ini 0.4. Ini Y. Sama dengan Y per X dia 1.5. Okey, ramai pelajar akan selesaikan untuk dapat nilai Y. Okey, dia akan dapat Y sama dengan 0.4 darab 1.5. Dia pun congak ataupun tekan kalkulator, dia akan dapat nilai Y tersebut. Nilai Y itu adalah berapa? 6. 6.0. Kalau tak salah cikgu lah. Kalau tidak, dia kena kira. Cikgu tak bawa kalkulator ni. Kan 0.4, 20, 246, 0, 0.2, kan? 0.6. Dia dapat lah. Kan? Dia dapat 0.6. Kamu tekan tengok kalkulator. Majoriti student akan dapat macam itu dan buat macam tu. Majoriti student akan cari nilai Y 0.6. Kamu tekan tengok nanti kalau tak salah cikgu. Kemudian baru dia guna konsep trigonometri. Sudut dekat sini, depan ni kita panggil kalau bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dulu, cikgu-cikgu akan bagi akronim untuk ingat. Kan? Sudut dekat situ. Okey, dia bagi akronim. Ini bahasa Inggeris, tua socah. Kan? Kalau bahasa Melayu, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Macam-macam lah. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Tapi just sekadar untuk apa? Hafal. No, kita tak nak hafal. Kita nak tahu macam mana nak guna. Okey, sekarang kita tahu kalau bagi student bahasa Melayu, yang ni tentang T lah. Sini sebelah. Sini hypotenuse. Sekarang kita ada nilai, tadi kita dapat dah. Nilai tentang itu 0.6. Okey, kita dah dapat dah. Jadi kita guna tentang dengan sebelah. Okey, ni. Tentu tak single, tentu tak susah. Jadi tentang tangent sama dengan tentang persebelah. Dia ambil lah nilai itu, dia letak. Itu maksud dia. Kan? Itu bagi student yang buat satu. Tak ada masalah. Kalau student bahasa Inggeris, dia guna tua, opposite, addition. Maksud dia letak saja konsep yang sama. Jadi dia akan letak benda yang sama. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan anak pelajar, kecerunan ini adalah tangent. Kita tak perlu cari pun. Pasal apa cikgu kata kecerunan adalah tangent? Sebab tangent theta
sama dengan tentang persebelah ataupun opposite over adjacent tersebut. Jadi keturunan tentang sebelah. Keturunan pun adalah Y X. Benda yang sama lah. Itu kita terus ambil, tak payah pun cari nilai Y tersebut. Terus akan dapat. Kalau macam ini, sepatutnya macam inilah kita buat. Bagi student yang berfikir, dia bagi keturunan. Keturunan itu adalah tangent. Betul lah pemikirannya. Sebab Y per X. Jadi, dia tekan shifted tu kan. Shift tan. Dekat kalkulator itu. Dia akan dapat tan tolak 1 itu. Kalau kita baca lagu tu lah, sebenarnya ada keyword dia. Tan tolak 1 itu, orang panggil apa? Kan? Bahasa mudah, tan tolak 1 itu. Kuasa negatif 1 itu. Itu bahasa mudah lah. Sebenarnya dalam matematik, dia ada bahasa tersendiri. Okey, kita akan dapat 21.8 darjah. Ini pun ada tanya, macam mana nak tukar? Nak tukar macam mana? Bolehkah nak bagi macam ni saja? Boleh tak nak bagi dalam minit? Semua boleh. Bagi tekan kalkulator, bagi betul lah. Bagi betul saja. Jadi, settle masalah untuk cari sudut tersebut. Yang kedua, mungkin dia akan tanya soalan lain. Soalan yang boleh tanya, hitung panjang papan. Tetapi dia minta panjang papan. Panjang papan ni berapa? Jadi tadi bagi pelajar yang sudah cari. Tadi dia dah cari yang nilai Y. 0.6 dia dapat. Kan? 0.6. Jadi dia boleh guna teorem Pythagoras. Bagi student yang tidak cari, dia tahu ini adalah hypotenuse. Sudut ini dia dah dapat 21.8. Dia guna yang lain lah. Macam mana H ada, sisi ada, sisi X itu ada, dia guna. Okey, dia guna cah cos theta sama dengan adjacent over hypotenuse ataupun dia guna sebelah hypotenuse. Dapatlah. Ini maksudnya cos ini di sini. Dia pindah X ini di bawah, dia dah pindah siap-siap. Dia akan dah dapat. Sepatutnya dia akan jadi cos 21.8 okey, 1.5 over X. Pindah X sana, letak sini, dapatlah yang atas ini. Itu maksud dia. Ini cikgu dah buat shortcut. Step ini tadi di atas. Dan tekan kalkulator, dia akan dapat panjang dia 1.62. Kalau dia guna Y over X pun benda yang sama. Jadi di sini itu yang cikgu cakap, gunalah persekitaran kamu untuk kamu berfikir. Itu yang paling penting, apa yang boleh ditanya di dalam matematik tersebut. Okey, sampai dekat sini saja tajuk yang cikgu bincang hari ini adalah tajuk keturunan, trigonometri dan teorem Pythagoras. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain episod. Kita nak tengok lagi. Cikgu harap kamu setia bersama cikgu dengan episod-episod lain. Ini markah, cikgu bagi markah. Okey, sekian, terima kasih daripada cikgu.